kasih Puan Yang di-Pertua. Bismillahirrahmanirrahim. Lebih dahulu saya ingin merakamkan setinggi-tinggi ucapan terima kasih kepada 22 ahli-ahli yang berhormat yang telah terlibat dalam perbahasan rang undang-undang universiti dan college universiti pindaan 2023 di peringkat dasar. Saya dapat lihat dari segi tahap perbahasan yang saya dapat lihat dan tinjau dari setiap ahli-ahli yang berhormat yang boleh saya rangkulkan di sini, sebahagian besar hujahan-hujahan yang disampaikan oleh yang berhormat sekalian adalah terdiri daripada mereka yang pernah menjadi mangsa kepada AUKU dan juga yang mereka yang pernah lahir daripada pimpinan-pimpinan mahasiswa. Dan saya juga adalah salah seorang daripadanya. Penyertaan ahli-ahli yang berhormat dalam perbahasan pada sesi kali ini menunjukkan komitmen dan keprihatinan kita semua terhadap agenda pemerkasaan mahasiswa yang telah diperjuangkan selama ini. Untuk makluman ahli-ahli yang berhormat, matlamat utama pindaan rang undang-undang ini adalah saya gunakan apa yang disebutkan oleh Indra Mahkota tadi, untuk membugar budaya berorganisasi dan menyegarkan gerakan pelajar. Ini merupakan satu usaha progresif kerajaan ini ke arah melahirkan mahasiswa yang berupaya menguruskan kedewasaan dan kematangan mereka. Dan ini tidak boleh kita nafikan bahawa apa yang kita bentangkan pada petang ini adalah satu antara langkah-langkah yang kita buat. Langkah-langkah progresif dan bukan merupakan satu langkah regresif. Rang undang-undang ini juga merupakan harapan daripada mahasiswa sendiri yang ingin melihat perubahan dalam landscape pengurusan organisasi mahasiswa. Suka saya tegaskan bahawa pindaan ini bukan dibuat secara sepihak atau hanya merupakan satu idea daripada pihak kerajaan tanpa berbincang dengan kelompok mahasiswa kita. Dan ia melibatkan pimpinan mahasiswa melalui siri-siri libat urus yang telah dilaksanakan semenjak tahun 2021 sehingga kini bersama dengan mereka. Adalah menjadi tanggungjawab kerajaan untuk merealisasikan harapan tersebut melalui pindaan ke atas AUKU ini. Dan saya sedar, dasarkan kepada hujah-hujah yang disampaikan oleh yang berhormat sebentar tadi, mungkin ia bukan merupakan satu pindaan yang perfect dengan izin, yang sempurna. Dan kita telah menjalani proses untuk pemerkasaan AUKU ini sudah berkali-kali, dan kita mengharapkan pada kali ini dengan mengambil kira pandangan daripada mereka, semua pihak, the stakeholders dengan izin, yang memberikan pandangan-pandangan itu yang dikumpulkan pada ketika itu dibawa ke dalam dewan ini untuk dibentangkan seperti yang telah pun dibentangkan pagi tadi. Dan saya mengakui mungkin ada ruang-ruang akan kita perkukuhkan lagi dari semasa ke semasa. Ia bukanlah suatu yang bersifat statik. Sebagai mantan pemimpin pelajar, aku adalah sesuatu yang dekat dengan kita semua. Saya percaya sebahagian ahli-ahli yang berhormat juga merasainya. Semenjak tahun 1971 hingga kini, aku telah melalui 7 fasa pindaan. Sekalipun sebahagian besar daripada peruntukan AUKU ini menumpukan kepada aspek tadbir urus universiti awam dan hanya 16% atau 7 section
dari keseluruhan 42 seksyen yang menggariskan perkara yang melibatkan pelajar. Kerajaan tetap komited untuk melakukan anjakan bagi mengangkat martabat mahasiswa kita. Dalam hubungan ini, kerajaan sentiasa terbuka untuk terus menambah baik AUKU dari masa ke semasa. Puan Yang di-Pertua, saya terus menjawab soalan-soalan yang dibangkitkan oleh ahli-ahli yang berhormat sekalian berdasarkan kepada tajuk-tajuk perbahasan yang dapat kita kumpulkan. Mengenai jawatan kuasa tata tertib pelajar Seksyen 16B, antara perkara yang dibangkitkan adalah berhubung ketiadaan wakil pelajar dalam jawatan kuasa tata tertib pelajar. Saya ingin menjelaskan bahawa cadangan untuk menambah keahlian wakil pelajar ke dalam jawatan kuasa tata tertib pelajar adalah suatu usaha yang murni. Namun, sekiranya diteliti dengan lebih lanjut, cadangan ini sebenarnya adalah bercanggah dengan prinsip asas keahlian jawatan kuasa tertib itu sendiri, iaitu individu berpengalaman, individu yang lebih tinggi kategori dari individu yang akan dituduh, dan individu bebas dari sebarang kategori kelas yang akan dihakimi. Justru dasarkan prinsip di atas, penglibatan pelajar dalam jawatan kuasa tata tertib pelajar adalah tidak sesuai atas faktor mahasiswa merupakan pihak yang dikawal selia dan mempunyai kepentingan dalam kes tata tertib yang dibicarakan. Dengan itu, prinsip pengasingan, peranan dan kuasa harus dikekalkan agar tiada konflik yang timbul antara pelajar atau mahasiswa atau kumpulan pelajar yang lain. Terdapat juga ahli yang berhormat yang mencadangkan supaya keahlian jawatan kuasa tata tertib pelajar ini perlu terdiri daripada individu yang mempunyai latar belakang undang-undang. Dalam konteks ini, keahlian semasa jawatan kuasa tata tertib pelajar terdiri daripada wakil daripada Jabatan Undang-Undang Universiti. Dengan itu, keperluan untuk menamakan syarat atau kriteria keahlian yang mempunyai latar belakang undang-undang tidak lagi berbangkit kerana penglibatan Jabatan Undang-Undang Universiti adalah nyata dan termasuk dalam takrifan pekerja universiti. Berdasarkan kepada berkaitan orang yang ada latar belakang itu, kalau boleh dijelaskan, mungkin ada secara pentadbiran sebab menteri boleh mengeluarkan arahan. Kalau itu boleh dinyatakan, itu yang saya maksudkan. Kalau tak boleh pindah, tapi ada arahan dan benda itu bertulis. Dan bagaimana dengan setengah universiti yang mungkin tak ada jabatan undang-undang, dia mungkin diberi peluang untuk mendapatkan servis yang sewajarnya. Terima kasih Indra Mahkota kerana memahami konsep itu. Kerana ada universiti-universiti tertentu yang tidak mempunyai fakulti undang-undangnya. Dan sebab itulah biasanya kita akan lakukan di peringkat jabatan untuk kita masukkan sebagai salah satu daripada perkara yang perlu diambil kira dasarkan pada prinsip keadilan. Mesti ada seseorang yang mesti mempunyai kemahiran dalam bidang undang-undang dipersetujui. Terima kasih. Saya tambahan sikit, pertanyaan sedikit atau penjelasan. Terima kasih Puan Speaker. Pertama sekali, oleh kerana kita meletakkan kriteria sebagai ahli jawatan kuasa lembaga tu, kita letakkan begitu, maka sebab tu kita tak boleh menyertakan pelajar ataupun mahasiswa sebagai anggota di dalam jawatan kuasa berkenaan. Kenapa tidak dalam keadaan kerajaan hari ini buat sedikit pindaan di situ untuk memastikan bahawa berlaku perubahan yang nampak positif di kalangan pelajar-pelajar ataupun di kalangan mahasiswa, bahawa kesungguhan kerajaan pada hari ini untuk memberi peluang kepada pelajar-pelajar ini sendiri pun melihat bagaimana pengurusan untuk mengatasi masalah-masalah yang dihadapi oleh rakan mereka, dan daripada situ juga benda-benda yang baik boleh diketengahkan untuk disampaikan kepada kepada rakan-rakan mahasiswa di kalangan mereka yang berada dalam jawatan kuasa yang berkenaan. Ini satu perubahan yang lebih baik yang kita patut usahakan ke sana. Apa pandangan penjelasan?
Kita akan ambil pandangan itu, cuma saya ingin mengingatkan Yang Berhormat Seri Gading, seperti Indra Mahkota, dia pernah mengendalikan hal ehwal pelajar. Beliau tahu bagaimana kes-kes yang melibatkan pelajar ini ada hal-hal yang kita perlu menjaga aib-aibnya. Jadi itu antara perkara-perkara yang diambil kira juga ketika mana kalau sekiranya kita ingin membawa wakil daripada pelajar itu berada di dalam jawatan kuasa tindakan jawatan kuasa tata tertib dan disiplin ini. Itu antara perkara-perkara yang kita lihat. Namun saya melihat cadangan daripada Seri Gading itu boleh dipertimbangkan kemudiannya nanti. Saya boleh teruskan ya. Sebab Puan Yang di-Pertua dia agak strict, jadi saya kena ikut waktu. Kecuali kalau dibagi saya 1 jam, saya boleh benarkan pelbagai soalan Menteri yang akan dimukakan. So soalan banyak ni, kalau tambahan daripada yang akan bertanya, silakan. Tadi Pak Menteri sebut isu melibatkan pelajar tu kan tiada hal yang mengaibkan. Saya rasa kalau kita ada aku janji ataupun apa-apa perjanjian supaya tak membocorkan rahsia, itu boleh mengikat lembaga tersebut termasuk pelajar yang masuk dalam tu supaya tidak membocorkan maklumat perbincangan. Apa pandangan Pak Menteri? Seperti yang saya sebutkan tadi, kita akan perhatikan semua cadangan daripada Seri Gading dan termasuk juga daripada Alustar. Jadi kita sedia maklum bahawa kes tata tertib pelajar di universiti boleh dikategorikan kepada 2 kategori, iaitu kategori utama seperti berikut: 55% kesalahan akademik, ya, saya nak jawab sikit, dan 45% kesalahan am. Jadi dalam konteks kes tata tertib ini bukan hanya yang melibatkan soal akademik semata-mata. Puan Yang di-Pertua, kita juga mendengar daripada Kuala Krai juga membangkitkan antaranya berkenaan dengan hak bersuara ahli akademik. Untuk Yang Berhormat, ahli akademik yang berkhidmat di Universiti Awam merupakan pekerja badan berkanun. Justru semua pekerja badan berkanun ini adalah tertakluk kepada Akta Badan-Badan Berkanun, iaitu Tata Tertib dan Secharge 2000 Akta 605. Saya masuk ke perkara yang kedua, iaitu berkaitan dengan peraturan keuangan. Dalam hubungan peraturan keuangan, isu-isu yang dibangkitkan oleh ahli Yang Berhormat adalah berkaitan dengan pengurusan akaun, mengawas selia pemungutan dan menyelenggara keuangan kesatuan atau badan pelajar atau mahasiswa dan garis panduan pengurusan keuangan oleh badan pelajar atau mahasiswa. Saya berterima kasih kepada Yang Berhormat yang telah memberi saranan untuk menjana pendapatan dan melatih mahasiswa di dalam pengurusan keuangan. Untuk makluman semua Yang Berhormat, Seksyen 15A dipinda untuk memastikan agenda pemerkasaan mahasiswa dapat dilaksanakan dalam memberikan ruang dan peluang kepada pemimpin mahasiswa bagi merencana sendiri berkaitan isu mahasiswa. 3 perkara yang menjadi fokus utama, iaitu pertama, pengurusan keuangan, iaitu MPP atau Kesatuan Mahasiswa dan Badan Pelajar dibenarkan untuk membuka akaun bank dan menerima sumbangan atau dana luar. MPP atau KM dan Badan Pelajar boleh mengurus keuangan sendiri bagi aktiviti persatuan mereka sendiri. Kedua, pengurusan kebajikan. MPP dan KM diberi kuasa untuk mengurus dan mengagihkan peruntukan bagi aktiviti kebajikan. Ketiga, penjanaan pendapatan oleh MPP, KM dan badan-badan pelajar. MPP, KM dan badan-badan pelajar boleh menjana pendapatan sendiri. Bagi memastikan agenda ini dapat dilaksanakan, pindaan terhadap Seksyen 48 adalah diperlukan untuk membolehkan pelajar mengurus dan menyenggara akaun dalaman universiti dan dana luar. Seksyen 48(11A) merujuk kepada wang MPP. Merujuk kepada wang MPP ataupun akaun amanah yang diurus dan disenggara oleh MPP tertakluk kepada peraturan keuangan universiti kerana dana tersebut berada di bawah
pengawasan universiti yang tertakluk kepada audit oleh Jabatan Audit Negara. Manakala subsection 48 11B merujuk kepada kumpulan wang MPP atau akaun MPP yang diurus dan disenggara sepenuhnya oleh MPP. MPP dibenarkan membuka dan mengurus akaun bank mereka sendiri berdasarkan kepada peraturan-peraturan yang telah dibangunkan secara bersama pihak MPP dan pengurusan universiti. Keputusan ini hasil daripada sesi libat urus dengan Majlis Perwakilan Pelajar. KPT telah menyediakan peraturan pengurusan keuangan berdasarkan amalan tadbir urus keuangan yang baik sebagai panduan kepada MPP dan KM dan Badan Pelajar untuk menyediakan garis panduan pengurusan keuangan masing-masing. Pengurusan keuangan tersebut tertakluk kepada pengauditan oleh badan bertauliah. Setiap akaun, sama ada dana dalaman atau luar, akan menjalani proses pengauditan bagi suatu tempoh tahun keuangan. Proses pengauditan yang dilaksanakan ini dapat menghindar penyelewengan dan penyalahgunaan dana. Sekiranya terdapat salah guna dalam pengurusan keuangan, proses tata tertib akan dilaksanakan seperti peraturan yang berkuat kuasa. Hal berkaitan penerimaan dana. Ini dibangkitkan juga oleh kebanyakan ahli-ahli yang berhormat. Isu yang dibangkitkan adalah berkaitan dengan punca keuangan dan dermaan yang boleh diterima oleh MPP dan Badan Pelajar serta potensi untuk akaun bank disalahguna oleh pihak-pihak tertentu. Untuk makluman yang berhormat, MPP dan Badan Pelajar dibenarkan menerima wang dan tajaan secara tunai atau in kind dengan izin daripada pihak luar secara sah di sisi undang-undang dan tidak bercanggah dengan mana-mana peraturan, polisi atau dasar yang sedang berkuat kuasa dan tertakluk kepada undang-undang yang berkuat kuasa dan anti-money laundering, Anti-Terrorism Financing and Proceeds of Unlawful Activities Act 2001 atau AMLA. Tempoh lantikan MPP oleh lembaga. Isu yang dibangkitkan berkaitan dengan kuasa lembaga dalam menentukan tempoh perkhidmatan MPP sama ada untuk memanjang atau memendekkan tempoh. Untuk makluman semua yang berhormat, lembaga tidak boleh sewenang-wenangnya menggunakan peruntukan subsection 48(4A kerana ia perlu dibaca bersekali dengan subsection 48(4) yang jelas disandarkan kepada kalender akademik. Kemudahan ini akan memastikan tiada isu keabsahan MPP dalam tempoh interim timbul dalam kalangan pelajar. Hasrat asal kementerian adalah untuk memasukkan peruntukan pelanjutan sahaja dalam seksyen 48(4A. Namun, KPT telah dinasihatkan oleh Jabatan Peguam Negara bahawa jika perkataan melanjutkan sahaja dicadangkan sebagaimana oleh KPT, ia tidak mencerminkan konsep seimbang kerana lembaga boleh melanjutkan sahaja tanpa ada kuasa jelas untuk pengurangan. Pandangan daripada Jabatan Peguam Negara. Majlis Perwakilan Pelajar. Isu-isu yang dibangkitkan oleh Yang Berhormat berkaitan dengan kedudukan MPP atau Kesatuan Mahasiswa atas cadangan menjadi student union secara total dan mereka yang memegang jawatan diberi kelonggaran untuk mengambil gap year oleh pihak universiti. Selain itu, isu berkaitan birokrasi oleh pentadbiran dalam mengawal program. Sekejap, bagi saya habis. Saya bagi, jangan bimbang pula, saya akan beri ruang. Dalam mengawal program mahasiswa turut dibangkitkan. Silakan. Bagi yang seksyen 15A 24A tu, lembaga boleh mengurangkan atau melanjutkan tempoh keahlian MPP itu. Maksudnya pimpinan MPP ataupun MPP organisasi itu dimasukkan di situ.
yang boleh dikurangkan atau dilanjutkan itu. Tak mohon penjelasan Menteri. Sedia maklum MPP ini bukan hanya pertubuhan tapi tempohnya lah. MPP itu sedia ada. Jadi pimpinan yang berada pada tahun akademik yang berkenaan. Terima kasih. Dalam aspek pemerkasaan mahasiswa, Kementerian Tinggi telah mencadangkan tambahan Seksyen 11(B) dalam AUKU yang membenarkan pelajar mengurus dan menyenggara urusan aktiviti serta keuangan MPP, KM dan badan pelajar masing-masing. Perkara ini akan memberikan MPP atau KM kuasa untuk berfungsi sebagai kesatuan mahasiswa dengan izin Student Union mengikut kesesuaian semasa. Sekiranya MPP KM keluar daripada universiti dan berdaftar dengan Jabatan Pertubuhan Malaysia atau ROS misalnya, mereka akan terpisah dari ekosistem universiti dan universiti tidak lagi mempunyai obligasi terhadap MPP. Ahli MPP sememangnya boleh menggunakan gap year sebagaimana amalan biasa. KPP telah menawarkan pelajar untuk melaksanakan gap year ini sejak tahun 2017 lagi. Berkaitan kerana birokrasi, pindaan akta ini memberi kebebasan dan ruang kepada mahasiswa untuk menjalankan sebarang program dan aktiviti. Para pelajar dan mahasiswa tidak perlu memohon kelulusan menjalankan program daripada pentadbiran universiti. Situasi ini menunjukkan bahawa tidak ada birokrasi pentadbiran universiti dalam mengawal sebarang aktiviti atau program pelajar. Saya ingin tanya sikit. Terima kasih. Terima kasih Menteri. Adakah, saya tak tahu sama ada ahli parlimen telah tersebut, adakah pihak kementerian dah bersedia sekiranya mana-mana MPP ini terpilih sebagai ahli parlimen dalam Dewan ini kerana mereka dah 18 tahun, dan adakah kehadiran mereka di parlimen akan dikira sebagai pengecualian daripada kehadiran mereka dalam aktiviti universiti dan juga sesi pembelajaran mereka di universiti, sebab kemungkinan mereka akan bertanding. Terima kasih. Seperti yang YB sedia maklum dan dibahaskan tadi, atau hak untuk menjadi pengundi dan juga menjadi calon telah pun ditetapkan. Jadi sekiranya mereka menjadi wakil rakyat, dan tentunya mereka akan mengikut segala peraturan-peraturan yang telah ditetapkan, dan hak mereka untuk berada dalam Dewan ini tidak boleh dinafikan oleh pihak universiti. Itu saya fikir tidak timbul dari segi sekatan yang akan dilaksanakan oleh pihak universiti. Pemansuhan AUKU, antara isu yang dibangkitkan adalah supaya AUKU dimansuhkan. Saya pun seperti rakan-rakan yang lain seperjuangan dulu, kerana kita memahami AUKU itu dalam konteks perjuangan pelajar kita. Yep. Secara amnya, AUKU mengandungi 3 bahagian utama, iaitu 44 seksyen dalam Akta Ibu, 62 seksyen dalam jadual pertama sebagai asas kepada perlembagaan universiti, dan 9 seksyen dalam jadual kedua. Daripada 44 seksyen Akta Ibu, 32 seksyen adalah berkaitan tadbir urus universiti, 7 seksyen berkaitan pelajar, 1 seksyen berkaitan dengan staf, manakala 4 seksyen lagi berkaitan dengan perkara-perkara lain. Kementerian telah menubuhkan sebuah jawatan kuasa untuk mengkaji pemansuhan AUKU dan pengenalan kepada akta baru bagi menggantikan AUKU pada tahun 2019. Namun demikian, hasil kajian lanjut mendapati cadangan untuk pemansuhan akan melibatkan pewujudan perlembagaan baru kepada semua universiti awam. Proses ini akan mengambil masa yang amat panjang dan mengganggu perjalanan harian dan operasi semua universiti awam jika diteruskan. Beberapa sesi libat urus yang dijalankan mencadangkan bahawa pindaan dibuat mengikut keutamaan dan permintaan dari kumpulan sasar, terutama dari mahasiswa. Justru mengambil kira semua penambahbaikan yang dilaksanakan kepada AUKU sejak 1971, Kementerian berpandangan lebih realistik
pada peringkat ini, sekiranya AUKU ditambah baik di section yang dibangkitkan oleh pemegang taruh mahasiswa berbanding dimansuhkan. Akhir sekali, Sebelum akhir sekali, saya tadi dengar Bakri, saya banyak bersetuju dengan ucapan Bakri tadi. Merujuk jawapan terakhir Menteri, saya faham susahnya kalau nak digantikan AUKU dengan undang-undang baru. Tapi yalah, AUKU ni dia baggage dia tu teruk sangat dah. Dia dibuat dengan niat yang tak betul. Bagaimana kalaupun buat masa ini tak boleh nak diganti AUKU itu dengan suatu undang-undang baru, tapi kita ada 9-10 undang-undang dan sebahagian daripada undang-undang itu dia baggage. Saya bagi contoh, bila kita nak tubuh IPTS, kita cari jalan mudah. Jalan mudahnya buat akta IPTS. Akta induk kita biarkan dulu kerana ia melibatkan, ialah ada masa kerja keras ni terpaksa juga kita teliti. Jarang kita ada menteri KPT yang bekas aktivis dan bekas pensyarah. Sebab tu saya berani kata di depan Yang Berhormat, cuba lihat balik bagaimana kalaupun hari ini tak boleh nak ganti, tapi konsolidasi akta-akta yang banyak sangat itu. Sebab ada masanya kita selesai masalah mahasiswa di IPTA, mahasiswa di IPTS tak selesai. Sebab dia tidak apply mutatis mutandis. Hak kebebasan mahasiswa dijaga, hak kebebasan pensyarah terabai. Jadi sebab dia banyak sangat peraturan. Sedangkan kita bercerita pasal komuniti akademik yang di bawah satu bumbung. Terima kasih. terima kasih Yang Berhormat Indra Mahkota, mantan Timbalan Menteri Pendidikan Tinggi. Saya juga dalam perbincangan mutakhir ini membangkitkan perkara yang sama. Apakah ada proses lanjutan perbincangan bagi melihat semula akta AUKU ini supaya kita dapat pecahkan kepada dua option, atau option yang pertama supaya mansuhkan AUKU ini dan digantikan dengan akta baru yang dipanggil Akta Pendidikan Tinggi Negara. Dan yang kedua, ya, kita tidak mansuhkan akta AUKU ini, tetapi hanya section yang digunakan istilah oleh Macang tadi, yang membonsaikan pelajar dan sebagainya itu ditukar, dipindah. Boleh, Muhammad Menteri. Ya, saya Bagi saya sebetulnya habis. terpanggil. Ayat terakhir saya, bagi saya habis. Lepas tu saya bagi. Dan ini sedang kita rujuk semula kerana sebuah jawatan kuasa sebelum ini telah pun ditubuhkan pada tahun 2019. Dan ini ada kaitan juga dengan apa yang dibangkitkan tadi, berkaitan dengan pelbagai lagi undang-undang akta-akta yang berkaitan dengannya. Sama ada yang ada itu dapat dirangkulkan untuk dilihat semula yang ada hubungan dengan akta-akta yang saya sebutkan tadi dari segi perinciannya, section yang adanya, di mana yang berkaitan dengan pelajar, dan universiti yang mana satu yang benar-benar berkaitan dengan pengurusan dan pentadbiran universiti. Silakan nak bertanya. Saya masih ingat lagi sebab waktu melulus AUKU itu saya dalam dewan ini. Sebab ia bersesuaian pada ketika itu. Sebab untuk mengekang berbagai-bagai aktiviti negatif daripada kalangan pelajar-pelajar di universiti. Justru itu saya berpendapat tidak perlu dimansuhkan, cuma perlu ditambah nilai. Iaitu dilihat mana yang tidak sesuai, keluarkan. Mana yang boleh bersesuaian dengan keadaan, dengan kehendak pelajar-pelajar, dan kita teruskan. Ini rasa saya tidak membuang waktu yang panjang untuk mendapatkan satu hasil yang baik. Terima kasih. Yang Berhormat Kinabatangan, itulah yang saya sebutkan di peringkat awal bahawa proses penambahbaikan AUKU ini sudah pun melalui pelbagai peringkat sejak tahun 2012 hinggalah 2019 dan yang terkini pada hari ini 7 perubahan yang telah pun dilakukan. Jadi kita akan lihat dari aspek itu, sementara kita juga melihat dari option-option yang lain yang ada di hadapan kita. Baik, sekali lagi bagi pihak kementerian mengucapkan setinggi-tinggi penghargaan dan ucapan terima kasih di atas keprihatinan, perhatian dan sokongan berterusan
oleh ahli-ahli yang berhormat terhadap usaha-usaha untuk memertabatkan pendidikan tinggi negara. Intipatinya, kesemua kita yang berada dalam Dewan ini ingin melihat martabat pendidikan tinggi negara dianjak dan dinaikkan. Lantaran itulah pada hari ini pindaan ini dikemukakan untuk sama-sama kita bersetuju untuk mara ke hadapan dengan meyakinkan. Terima kasih.